أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم ربي يسر وتوسل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. اللهم ربي يسر وتوسل. Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan disampaikan bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Yang dihormati berbahagia dan kuasa pengurusan program kuliah Zuhur dan seluruh yang hadir pada hari ini di kalangan para jamaah, di kalangan para pekerja staf di pelbagai jabatan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kali dan waktunya dapat kita bersama-sama bertemu dan berhimpun di saat menanti jam zuhur yang akan masuk kejap lagi, dan kita akan bersama-sama menunaikan solat jemaah zuhur berjemaah. Maka sementara kita menanti jam zuhur masuk dan saat berjemaah solat nanti, bersama-sama kita habiskan sedikit masa detik waktu kita dalam perkara yang boleh memberikan kita manfaat ilmu dan iman. Peringatan sesama kita, mudah-mudahan
dengan apa yang kita sampaikan ini, ada yang makin faham dan ada mengambil kefahaman, dan mudah-mudahan akan buka pintu hati kita semua dalam hidup beragama ni. Tuan-tuan, puan-puan, satu perkara yang kita nak kena ambil cakna yang cukup maksimum lah, iaitu bagaimana kita sepatutnya berusaha ke arah untuk melengkapkan kelengkapan yang sepatut dalam sebuah kehidupan ini, kerana kehidupan kita ini adalah kehidupan yang amat bergantung di atas bekalannya, kelengkapannya. Maksud saya ialah, kalau kita lihat sebuah kenderaan, kita ambil kereta lah sebagai contohnya. Kenderaan tidak akan dapat sempurna perjalanannya, penggunaannya kalau tak lengkap, tak sempurna sifatnya sebagai sebuah kenderaan. Bagaimana mungkin sebuah kenderaan akan berjalan dengan laju lancar, akan dapat dinaiki oleh penumpang-penumpangnya, daripada pemandu hinggalah penumpangnya dengan baik, dan bagaimana kenderaan tadi akan dapat membawa kita ke destinasi yang sebaik sebetulnya. Kalaulah kenderaan tidak lengkap, tak cukup sifatnya, ada tayar tapi enjin tidak ada, ada pintu tapi tak ada tayarnya, demikianlah antara kekurangan yang ada. Masalah. Jadi kalau kenderaan tadi lengkap sifatnya, daripada tayar, enjin, aksesorinya lengkap, tingkap, cermin, wiper, macam-macam, maka sifat itu telah memberikan kita kemudahan. Nak berjalan jauh 8 jam pun insya-Allah selamat. Nak berjalan jauh 5 jam pun kita akan sampai dengan baik dan tidak mudaratkan kita. Bahkan kita senang menaikinya, kita sonok menaiki kenderaan tadi. Daripada Shah Alam ke Kuantan 2 jam boleh sampai. Daripada Shah Alam ke Kota Baru 7 jam setengah, 7 jam boleh tiba, contohnya. Sebab kerana itu lengkap sifat dan bekalannya, minyak cukup, enjin servisnya, itu sebagai contoh yang mudah. Saya nak kaitkan dengan kita pun sama. Jadi melengkapkan sebuah kehidupan beragama ini suatu kemestian. Untuk kita dapat suatu neraca utama dalam agama, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kita. Sifat kita cukup, iman lengkap, ilmu lengkap, taqwa lengkap, akhlak terpuji lengkap, hati yang mulia lengkap, akhlak yang baik lengkap, semuanya lengkap. Jadi akhirnya bila kita sampai di depan Allah nanti, Allah terima kita dengan mudah. Saya beri contoh tadi bukanlah nak ambil sebagai satu peringatan yang segala-galanya, tidak, tapi ini sebagai contoh yang real. Maka sebab itulah, maka dalam hidup ini, secara muqaddimahnya saya ingatkan diri saya, ingatkan tuan-tuan hadir pada hari ini, marilah sama-sama kita dalam apapun situasi kita ada, fikir dan renungkanlah soal nak menambahkan ilmu, soal nak bina hati, soal nak menambahkan taqwa, soal memperkemaskan amal-amal salah kita, soal menyempurnakan ibadat wajib dan sunat kita, soal kita nak bina hati yang tulus, ikhlas, kita nak bina amal soleh yang sebanyak, kita fikirkanlah. Kerana masa yang kita ada tidak panjang.
Yang lebih kita takut ialah di saat kita masih nak buat kebaikan-kebaikan, Allah tidak berikan kita masa yang panjang, usia yang singkat. Usia yang singkat, tak sempat. Itu kita paling takut. Kita nak buat tapi tak sempat. Masa tak panjang, usia tak panjang. Itu kita paling takut. Apalagi ketakutan lebih besar pada itu lagi. Satu di antara bacaan menarik saya dapat tangkap pada hari ini daripada satu tulisan ulama salafun salih, iaitu disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi. Pernah ditanya oleh anak muridnya, apakah perkara yang kamu paling takut? Ditanya kepada Al-Hasan Al-Basri, anak muridnya. Anak murid tanya untuk guru ni, untuk dapat jawapan yang terbaik, jawapan yang padulah. Wahai tuan guru, apakah yang kamu paling takut sekali? Yang paling takut. Apa jawapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi? Kalau kita nak jawab, mungkin banyak jawapan. Takut tu macam-macam lah. Takutkan harimau pun takut, ular pun takut. Takut macam-macam lah takut tu. Binatang yang ganas, takut-takut ni. Tapi kata Hasan Basri, aku paling takut 3 perkara. Akhafu ala thalathati umurin. Aku takut dalam 3 perkara. Ini yang menarik ni. Yang pertama, takut tak makan. Jangan tulis, tak betul tu. Takut tak makan tak timbul, ya. Akhafu ala thalathati umur. Aku takut 3 perkara. Yang pertama, aku takut dosa aku berpanjangan. Al-istimrar fi dhanbi wal khataya, fi dhunub wal khataya. Aku takut dosa aku ni berpanjangan, tak boleh berhenti buat dosa. Tengok tuan-tuan, ya. Dia paling takut ke situ, dia kata. Takut kalau dosa aku berpanjangan. Dosa tak henti. Aku paling takut. Takut yang kedua, dia kata apa? Aku paling takut kalau aku ini tak diampunkan dosa oleh Allah. Dosa berpanjangan. Yang kedua, aku paling takut tak diampunkan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Lan yaghfirullahu li 'anil dhunub wal khata'. Allah tak ampun dosaku. Dikaitkan begitu ke situ. Pertama, aku takut dosa berpanjangan tak berhenti. Yang kedua, aku takut kalaulah Allah tidak ampunkan dosa-dosa aku. Yang ketiga, aku paling takut kalau aku mati tidak dalam redha Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku mati, Tuhan tak redakan aku. Aku paling takut. Tengok tuan-tuan, 3 jawapan itu. Saya fikir jawapan-jawapan cukup tuntas, padu dan mantap dalam kerangka untuk mengajak kita berfikir. Saya bila baca ni tuan-tuan lebih terasa, sebab jawapan-jawapan yang begitu padu, yang boleh menjentik hati perasaan kita. Kita tak fikir pun hal itu dalam hidup ini. Siapa fikir? Aku takut kalau dosa tak pernah berhenti. Tak terfikir. Aku takut kalau Allah tak ampunkan dosa. Kita fikir macam tu. Takut kalau Allah tak redha aku ke, contohnya tak terima aku ke. Tak fikir kita tuan-tuan. Yang sampai dia fikir macam tu. Itulah jawapannya. Jadi rangkuman jawapan tadi bagi saya boleh kita ambil sebagai renungan bersama untuk saat ketika ini, untuk kita mengajak diri masing-masing dalam kesibukan kita bekerja, dalam keseronokan kita bersama dengan teman taulan, keluarga, anak sahabat handai, anak pinak, dalam keadaan kita buat apa pun hidup ini, dengan harta ke, makan, minum, macam-macam, letaklah ketiga-tiga perkara tadi sebagai landasan
dengan 3 perkara tadi kita paling takut, macam kata Basri, Hasan Basri, mudah-mudahan kita beroleh jalan hidup yang selamat, sejahtera, bahagia, membahagiakan, insya-Allah. Dalam urusan hidup kita tidak ada sesuatu yang menyusahkan. Rezeki berkat, hidup berkat, umur berkat, kekayaan harta berkat, pekerjaan Allah berkati, semuanya dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita berkat, insya-Allah. Maka itulah satu muqaddimah yang saya fikir, satu lontaran yang lebih bersifat untuk kita berfikir bersama-sama, dan ambillah peringatan tadi sebagai panduan dalam kita nak mencorakkan sebuah kehidupan yang benar-benar membahagiakan kita. Apalagi kita berbicara sekali sebulan dalam tajuk manhaj hidup orang beriman. Ini tajuk saya lah. Semenjak dah lama ini tajuknya manhaj hidup orang beriman. Bagaimana program hidup orang beriman, apa yang diajar oleh agama kita. Baik. Bulan yang lepas kita telah sebut tentang antara program utama kita ialah membaca Al-Quran. Kita nak sambung pada pagi ini 2 lagi perkara yang berkait dengan manhaj hidup kita ini, iaitu zikir dan doa. Zikir dan doa. Ini tajuk besar kita, iaitu Al-Quran, zikir, doa. Quran dah selesai, kita nak tengok tajuk zikir dan berdoa. Tidak ada suatu bentuk ibadat selepas daripada Al-Quran yang lebih utama daripada melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon segala hajat dengan menggunakan doa-doa yang ditujukan dengan ikhlas hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, memang penderitaan tidak ada. Kebahagiaan ini satu perkara yang kita rindukan. Rindukan harta yang baik, anak-anak yang soleh kalau kita berkeluarga, suami yang soleh kalau kita ada suami, isteri yang soleh kalau kita beristeri. Rindukan nikmat hidup yang selesa membahagiakan, rumah idaman yang lengkap. Itu satu perkara biasa dalam sebuah kehidupan manusia. Nak selesa, nak bahagia. Tetapi dalam kita mencapai kebahagiaan begitu, apa salurannya? Apa laluannya? Sebagai orang Islam, kita ada saluran dan laluannya. Ada jalannya. Kerana orang Islam bahagia ni di 2 alam. Bukan 1 alam. Orang Islam bahagia 2 alam. Bukan hidup 2 alam, tidak. 2 alam itu reptilia. Ya. Tapi kita nak bahagia 2 alam. Bahagia di alam bumi, bahagia di alam mahsyar akhirat. Ini neraca utama kita. Bahagia di alam bumi dengan nikmat rezeki kita masih ada. Bab harta, keluarga, kekayaan, kehidupan kita nak bahagia. Kita ada matlamat itu. Tetapi dalam agama tak cukup itu sahaja. Kita mesti cipta dan cari kebahagiaan yang lain lagi, yang lebih utama lagi, kekal abadi selama-lamanya, kebahagiaan di hari akhirat. Bahagia hari akhirat. Betullah dalam hidup kita sekurang-kurangnya semua kita baca satu doa. Al-Baqarah ayat 201. 202 itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ini ayat yang bersifat memohon kebahagiaan dunia akhirat sekaligus bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita mohon kepada Allah kebahagiaan di alam bumi, wa fil akhirati hasanah, dan bahagia di alam sana. Dan kemuncak bahagia kita apa dia? Neraka tak sentuh batang tubuh kita buat selama-lamanya. Wa qina azaban nar. Ya Allah, jauhkan kami, hindarkan kami daripada bakaran neraka yang mengazabkan, yang menyusahkan, yang menakutkan, yang membakar-bakar itu. Tuan-tuan sekalian, doa ini saya fikir doa yang memang melekat di hati jantung kita. Tak ada siapa yang tak
baca doa ini dalam hariannya. Kecuali dia tak semayang, dia tak bacalah. Dia tak solat, dia tak ibadat, tak baca. Tapi biasa kita baca. Kita lepas solat, biasa penutup pada bacaan doa, itulah bacaannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Melekat di diri kita semua. Dan kita bila angkat doa itu dalam kehidupan kita, insya-Allah Allah dengar apa kita minta. Ya Allah, aku nak bahagia dunia. Aku ada anak-anak yang salah. Anak kalau usia baru sebulan, 2 bulan, ya Allah jadi anak ini anak yang baik masa depannya, berjaya masa depannya, beriman, berilmu pada masa depan. Kita nak macam tu. Ya Allah, aku ada keluarga, anak-anak tak ramai lagi, seorang 2 isteri. Kami keluarga yang salah, ya Allah. Keluarga yang berilmu, yang beramal. Kita ada harta benda melalui pendapatan bulanan kita. Kita minta pada Allah berkati pendapatan kita, walaupun tak banyak, tapi kita minta Allah berkati. Kalau banyak, lagi berkat, insya-Allah. Maksudnya ialah kita ada rintihan pada Allah. Ada benda tu. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan yang depan saya tak pernah berfikir nak minta Allah beri bahagia dalam soal, tidak ada. Semua kita ada matlamat itu. Yang tak kahwin lagi pun minta bahagia. Ya Allah, dapat pasangan hidup yang baik, dapat suami yang soleh, dapat isteri yang solehah, nanti rumah tangga nanti bahagia benar. Ya Allah, dapat hidup tenang, bahagia selama. Semua orang nak. Tapi masalah Haji Rizal dalam hal ini ialah, kalau kita hanya sekadar minta bahagia dunia, tak ke akhirat, kita mungkin dapat dunia semata-mata. Dapatlah dunia, dunia bahagia, apa tak ada semua ada. Akhirat belum tentu. Ini amaran Tuhan dalam Quran sebenarnya. Kalau tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 200, 200 itu memang Allah sebut begitu kepada kita. Allah sebut kepada kita dalam soal kompas hidup ini, kita dalam bab minta ni kena minta sungguh-sungguh. Jangan minta hanya urusan dunia semata-mata dunia. Minta sekali untuk Allah berikan kita kebahagiaan jua diharap di hari akhirat nanti. Cuba camak balik. Saya tak nak baca ayat tu. Tuan-tuan semak dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Ya. Allah sebut kepada kita tu. Ada orang minta bahagia dunia semata-mata, aku beri, kata Allah Azza wa Jalla. Fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang minta bahagia dunia semata-mata, dapatlah dunia. Akhirat tak ada, kata Allah. Semuanya senang di buku kami. Apa nak dia dapat? Harta, pangkat, rezeki, keluarga besar, nikmat hidup santai, sungguh dapat. Tapi tak fikir akhirat. Dia dapat dunia semata-mata. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tak ada apa di akhirat nanti, kata Allah. Tapi orang beriman sifatnya macam mana, kata Allah? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Al-Baqarah 200 hingga ayat 202. Semaklah. Adapun orang beriman, dia minta bahagia dunia, akhirat bersama, Allah akan beri. Saya sebut ini sebab apa? Sebab antara kekuatan utama kita dalam kita nak meraih kebahagiaan dunia akhirat ialah zikir dan doa. Ini tajuk kita sekarang, zikir dan doa. Zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata pengarang kitab kita, tak ada satu bentuk ibadah selepas Al-Quran yang lebih utama daripada zikir kepada Allah dan doa, mohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita boleh cari harta untuk kita capai semua nikmat kita nak. Bekerja siang malam dapat. Tetapi harta belum tentu membahagiakan kita, kalau tidak dengan rahmat redha Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh cari harta, dah bijak berfikir, boleh merancang, pandai dalam merancang,
Raja kerja dapat, tetapi belum tentu harta membahagiakannya. Belum tentu. Kita boleh cipta harta, tak boleh cipta kebahagiaan. Kita boleh cari harta, dapat, belum tentu dapat cari dan cipta kebahagiaan. Betul tak betul? Itu kenyataan. Ini frasa penting dalam sebuah kehidupan. Ada orang harta bukan sikit, melimpah ruah. Apa yang dia tak ada, semua dia ada. Kekayaan yang banyak, pangkat tinggi, tapi dari sudut kebahagiaan, kecundang. Sebab dia cari harta, dia tak boleh cari kebahagiaan. Betullah dalam soal ini, kita dapat keduanya serentak sekali. Bahagia harta, bahagia juga dalam urusan kehidupan seharian. Tenang jiwa. Apa caranya? Zikir dan doa. Satu, Nabi SAW ingat kepada kita semua. Sampai tahap, tuan-tuan, saya ambil renungan ini secara mudah ni, secara keinsafan yang simple. Boleh kita renung. Kenapa dalam Islam, kita cuba bawa sikit persoalan, kita cari jawapan. Masing-masing cari jawapan. Kenapa dalam Islam kita nak minum seteguk air? Ni mahal air ni, Evian ni mahal ni. Ni air raja-raja minum ni. Nak minum air ni, pada minum je lah, tak ada masalah apa. Buka botol, masuk dalam gelas, 3 cawan pun, 3 botol nak minum, tak ada masalah. Tapi kenapa dalam agama kita, Nabi ajar kita untuk baca doa belum minum? Simple soalan saya kepada tuan-tuan. Kita renung. Minum air satu rezeki. Kita cari harta, boleh beli air sebotol, katalah ini berapa Evian ni? RM4 sebotol ke? Lebih kurang tak? Ini bukan RM2 ni. Katalah RM4 sebotol. Kita bekerja, pandai, kita harta dapat beli air sebotol. Bahagialah kita dengan air. Tapi kenapa Islam suruh kita kena minum air sebut nama Tuhan? Paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih jauh lagi bacaan doanya apa dia? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Nak minum air pun Allah minta kita baca doa. Sebab apa tuan-tuan? Ada maksud tersirat tu. Arti kalau kita cari harta mencari dapat, kita dapat beli barang makanan, kata air sebotol ini, kita punya cari harta dapat beli air sebotol, tapi kita mengharapkan ada di sana nilai bahagia sebab kita minum tadi dengan barakah pada Allah Subhanahu wa taala. Minum yang melegakan, minum yang memberkati, minum yang Allah radha, minum yang Allah rahmati kita. Bukan minum semata minum. Air masuk dalam dada kita dengan apa? Dengan nikmat Tuhan ni. Nama dia. Sebagai contoh yang mudah, kita renung. Bahkan kalau ada orang cari harta semata-mata tapi tak pernah sebut nama Tuhan, keluar pagi balik petang, dapat gaji bayar hutang, hidup agama tunggang langgang, lintang pukang. Dia berharta tapi tak ada zikir, doa tidak ada. Dia telah meletakkan hidup dalam kesempitan sebenarnya, bukan keluasan. Maka disitulah kunci kita yang utama sekali ialah kita nak mencari kebahagiaan. Dalam soal harta kita capai apa kita nak? Dengan Allah kita sebut, zikir, sebut namanya, minum air, alhamdulillah kau dah kenyang. Minum air, nak mula minum, Bismillahirrahmanirrahim. Nak datang ke pejabat kerja, nak mula bekerja jam 7 pagi, cari harta lah ni, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah. Kita mula pergi ke pejabat, bermula dengan nama Tuhan, bawa kenderaan motor ke, kereta ke, Subhanalladzi sakhana. Kita baca doa supaya perkara kita nanti, perkara yang Allah rahmati berkati, harta halal dapat. Nampak tuan-tuan, dia punya neraca tu neraca yang cukup cantik. Zikir, sebut nama Tuhan dan doa kepadanya.
Lepas tu Nabi sebut dalam, Allah sebut dalam ayat Al-Quran Karim. Cuba tengok satu ayat suci Al-Quran Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Dalam surah Al-Baqarah 152 Allah kata apa kepada kita? Al-Baqarah 152, boleh semak dalam buku saya, ada catatan ni. Ibadah berkitab ni, saya baca kitab tuan-tuan ya. Allah berfirman menjelaskan kelebihan berzikir kepada kita dengan firman-Nya, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Kita hidup ini ada pemandunya, ada panduannya. Dalam semua kerja buat kita ada pemandu dan ada panduan. Pemandunya agama, panduannya adalah amalan solah kita. Baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fadhkuruni, maka ingatlah kamu kepada aku. Adhkurkum, nescaya aku ingat kepada kamu. Washkuruli, syukurlah kepada aku. Wala takfurun, jangan kufurkan aku, hai manusia. Ayat Al-Baqarah 152. Tuan-tuan, ayat ini betul-betul Allah bercakap kepada hamba-Nya, tiap-tiap kita seorang-seorang. Sebab kita tak boleh nak tolak ayat ini sebagai satu pedoman kepada kita. Fadhkuruni, hei hambaku, ingat pada aku. Ingat dengan maksud apa? Zikir, doa, munajat, minta, rintih. Rasulullah kita bicara sebelum baca Quran. Itu makna zikir. Sebut namanya, puji-puji kepadanya, ingati namanya, besarkan nama-nama Tuhan. Doa kita panjang-panjangkan. Macam tadi nak makan pun sebut nama dia. Fadhkuruni, hei hambaku, ingat pada aku. Adhkurkum, nescaya aku ingat kepada kamu. Mana kalau kita dalam konteks bacaan, kita baca nak minum tadi, Bismillahirrahmanirrahim, kita minum, menjadi suatu amalan soleh. Minum air pun jadi amal soleh. Sebab apa? Allah balasi dengan ingatan kepada kita. Aku beri balasan kepada hambaku. Dia nak minum air pun sebut nama aku. Nak kalau orang baca nama sebut nama aku, itu nama Allah. Ingat pada kita, adhkurkum, Allah ingat dengan cara Allah bagi rahmat, Allah bagi rahmat, Allah bagi hidayah, Allah beri keselamatan. Itu cara Allah ingat pada kita. Dia balasi balik dengan kelebihan-kelebihan kita tak nampak secara totalnya, fizikalnya, tapi Allah beri berkatlah, rahmat sampai. Kata Tuhan, washkuruli, jangan dan syukurlah kepada aku. Syukur semua nikmat aku beri, ingat aku yang punya. Kamu tak ada apa-apa dalam hidup ini. Semua nikmat aku yang beri, aku yang punya. Kamu tak ada apa-apa. Hak kamu pegang tu hak aku. Kamu nikmati apa pun hak aku punya. Washkuruli, syukur pada aku, hai manusia. Wala takfurun, dan jangan kufur kepadaku, wahai hamba-Ku semua. Maksud apa? Jangan lalai, jangan lupa, jangan leka, jangan sombong. Maksud yang kufur ni begitulah. Jangan sombong, jangan leka, jangan lalai, jangan lupa. Itu maksud wala takfurun, jangan kufur. Maksud jangan lalai, jangan leka, jangan lupa, jangan cuai, jangan sombong dengan apa aku punya nikmat pada kamu. Tuan-tuan sekalian, boleh ke tak boleh? Kalau ayat ini saya minta tuan-tuan yang hadir pada hari ini, tolong jadikan sebagai ayat ingatan sepanjang waktu dan masa. Saya tak kata wajib hafaz, saya tak kata wajib ingat dalam maksud hafalan. Siapa nak hafal, baguslah. Siapa nak ingat, bagus. Tapi saya nak ajak tuan-tuan letak ini dalam konteks dada masing-masing. Allah ingatkan diri kita masing-masing. Hei hamba-Ku, ingat kepada aku. Aku ingat kepada kamu.
Jangan syukur pada aku, jangan kufur pada aku. Itu saja. Kita ingat ayat 152 sebagai bekalan kita. Dengan arahan Allah kepada kita, hamba-Ku, ingat pada aku. Aku, ya Allah, aku tak lupakan kamu, ya Allah. Aku makan, aku minum, aku pakai, aku bekerja, cari harta, dapat hidup, kehidupan macam ni, dapat anak, dapat berjalan, bangun, duduk. Ini semua anugerah-Mu kepada aku. Ini anugerah-Mu kepada aku, ya Allah. Aku tak lupakan kamu. Dan aku syukur padamu, ya Allah. Alhamdulillah. Dapat rezeki. Makan, minum pun dapat. Penglihatan pun dapat. Tengok sesuatu, semua aku dapat. Alhamdulillah. Dan ya Allah, aku tak akan kufur kepada sama sekali. Saya, tuan-tuan, minta ayat ini. Kalau siapa boleh hafal, hafallah. Dan tak panjang pun. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Hafal. Ingatlah. Mudah-mudahan ia menjadi mesej penting kepada kita untuk menjadi bekalan. Baik. Satu perkara. Yang keduanya ialah, kenapa dikaitkan soal kebahagiaan dengan zikir dan doa? Kenapa dikaitkan kebahagiaan dengan zikir dan doa? Kerana dalam hidup ini, apa bentuk kebahagiaan kita capai, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ciptaan kita, oh saya bahagia sebab saya pandai cari bahagia. Saya bahagia dapat naik pangkat. Sekali setahun confirm dapat naik pangkat. Saya cerdik, saya bijak. No. Anak kita lahir sebagai bayi yang pertama, dua ketiga gila, dapat anak yang pertama. Kerana kita hebat, tidak Allah beri rezeki anak tersebut. Kita boleh makan, minum, boleh rasa makan masin manis. Ini masin, bukan manis. Ini makanan, sedap tak sedap. Contoh, berbau, harum tak harum. Bukan kita punya kekuatan boleh merasa sesuatu dengan apa yang kita ada. Percaya tidak. Nikmat Allah beri kepada kita, rezeki. Betul, dalam hidup ini kita langsung tak ada kekuatan, melainkan apa yang Allah beri itulah kekuatannya. Maka dalam kehidupan beragama kita, tuan-tuan, kita jangan jadi manusia yang sombong. Saya sebut ini sebab kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, yang paling sombong kalangan manusia siapa? Orang paling kibria, yang paling takabur dengan Tuhan siapa, tuan-tuan? Siapa? Orang yang enggan beribadat dan orang yang tidak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ketika mana syaitan, iblis, dianggap makhluk yang paling jahat di kalangan makhluk Allah, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis pada asal hamba Allah yang begitu dekat dengan Tuhan, ahli ibadat. Tetapi bila sampai saat ketikanya, dia tunjuk kesombongan Tuhan. Apa sombongnya? Allah kata, wahai iblis, hormatkan Adam. Adam, aku punya ciptaan, engkau pun sama. Aku cipta Adam semakhluk di bumi Allah ini, di bumi aku ini, hormatkan Adam. Tapi iblis kata, siapa Adam itu? Engkau jadikan Adam pada khalaq min tin wa khatab min nar. Aku daripada tanah, daripada api, daripada tanah. Mana lebih hebat? Aku lebih hebat. Bangga diri dia. Sedangkan kau dia fikir dengan logik akal, sekalipun daripada api, siapa yang buat? Allah bukan dicipta diri sendiri. Aku dengan Tuhan punya perintah, tunduklah. Engkau aku cipta, Allah cipta, bukan kau buat sendiri. Tetapi saat dia rasa dia hebat, lebih mulia, dia enggan. Allah isytiharkan dalam Quran, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini manusia paling angkuh, paling sombong. Dia tidak akan sejahtera selama-lamanya. Allah sendiri hukum. Jadi sebab itulah dalam hidup ini keras agak sikit pandangan ulama setengah-setengahnya menyatakan kepada kita
Tak ada orang paling sombong di kalangan manusia melainkan orang tidak tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betullah kalau ikut neraca ni berat kita tuan-tuan. Orang tak solat, orang yang tak nak belajar ilmu, terus kejahilan, orang ni paling sombong sebenarnya. Walaupun dia nampak dengan orang tak sombong, tolong orang, bantu orang, beri harta dari sudut infak pun banyak diberi. Dengan Tuhan dia tak buat ibadat. Ini paling sombong kalau ikut kepada para ulama. Ini paling sombong di kalangan manusia. Kita nak macam tu. Kita nak macam tu, tuan-tuan. Maka zikir dan doa ini adalah merupakan jalan utama kita untuk kita mencapai nikmat kebahagiaan yang abadi, yang sejati. Kan nikmat yang datang pada zikir doa ini nikmat yang kekal, insya-Allah. Allah akan beri kita rezeki yang banyak, kerahmatan yang berpanjangan, ketenangan yang berkesinambungan, insya-Allah. Itu satu. Dua, yang ketiganya ialah bila sebut zikir ni, dia ada pemecahan yang jelas dalam Islam. Dan itulah di antara benda kita nak kena pasakkan dalam kehidupan kita. Zikir kalau ikut pandangan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang pertama dia disebut zikrul lisani, zikir lidah. Disebut dengan makna zikir lidah. Az-zikru bil lisan atau zikr lisan, lidah. Lidah kita. Semudah itu tuan-tuan kita lidah kita untuk apa? Subhanallah, alhamdulillah. Semudah itu. Semudah itu kita boleh sebut bila-bila masa. Alhamdulillah. Boleh minum air, alhamdulillah. Boleh bercakap, alhamdulillah. Tengok alam cakrawala indah, subhanallah. Tengok benda yang menakutkan, Allahu Akbar. Itu semua zikir daripada lidah, langsung. Ya. Ini di antara amalan paling mudah sekali. Lisan kita bercakap membesarkan Tuhan. Sehingga dalam Islam Allah berjanji, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, bagaimana orang yang sentiasa berzikir ini, dia sebenarnya sedang meraih pahala cash daripada Allah Subhanahu wa taala. Pahala cash. Malam, siang, pagi, petang. Sebab lidahnya berzikir. Subhanallah, alhamdulillah. Bila-bila masa cash pahala tu. Keluar daripada surau, tengok selipar tak ada, hilang selipar. Apa dia kata? Subhanallah. Meratap dia dengan ucapan Maha Suci Allah, hilang selipar pula. Pahala dah tu. Tapi kalau dia kata menatang mana cari selipar, dia tak ada pahala. Tengok selipar hilang, menatang mana yang curi selipar ni? Beruk ke anjing, dia kata. Macam tu. Lagi teruk dah tu. Tak ada pahala. Menyumpah seranah tak boleh. Tapi kita tengok benda-benda yang memang kita duka cita, tapi kesebutan kita Allahu Akbar. Contohnya, pahala. Apalagi kalau kita benar-benar menggunakan itu untuk tujuan pahala besar. Contohnya, lepas sembahyang subhanallah, lepas solat alhamdulillah, lepas makan, lagilah pahala besar. Sampai Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata kepada kita, ala adullukum bi kanzin min kunuzillah, min kunuzil jannati. Nabi nak tunjuk satu di antara kanzin ni, bahasa Arab bermakna ala adul bi kanzin, apa, kunuz al jannah, terjemahnya apa, harta banyak, kita kata apa ya, khazanah, bukan khazanah, ada satu wording, payah nak cari wording tu terjemah, tak apalah, sambil bahasa saya lah, mudahnya khazanah besar lah. Nabi sebut ala adullukum bi kanzim min kunuzil jannati. Nakkah kamu tunjukkan satu khazanah yang besar dalam syurga kamu capai nanti? Apa dia? Masa di bumi, ucapkanlah kalimah apa?
La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang sebut kalimah itu, la haula wala quwwata, maka Nabi sebut dalam syurga nanti akan dapat satu kanzon, satu khazanah besar. Tuan-tuan, tengok cara agama ni diajar kita supaya dapat pahala by cash. Apa yang masalahnya nak sebut kalimah subhanallah? Alhamdulillah. Tengah driving kita, daripada kita pejabat ke rumah setengah jam, banyak mana kita sebut selawat ke, zikir ke. Allah subhanallah, masya-Allah tuan-tuan. Rezeki belaka kita ni. Yang pertama ialah zikir dengan lidah. Yang kedua ialah az-zikru bil qalbi, dengan hati. Mulut tak bersuara, hati bercakap. Ini kita dengan hati kita lah. Zikir hati. Mulut tak berbunyi tapi hati bercakap tu. Dalam bersud sebut Allahu Akbar, Bismillah ke apa saja, hati bercakap. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu dalaman hati kita. Oh, hamba zikir sekarang ni, tengah-tengah dengar ceramah pun zikir dengan hati sesambil mengantuk lah. Contohnya zikir hati. Ini satu lagi di antara amalan yang kita boleh lakukan. Hati kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Orang tak dengar, tapi Allah dengar. Jangan bimbang, insya-Allah. Allah tahu rahsia dalaman kita. Yang ketiga ialah az-zikru bil qawli, az-zikru bil af'ali, bil fi'li. Zikir dengan perbuatan. Macam mana pula zikir dengan perbuatan? Maksudnya lah, kita buat sesuatu benda baik, zikir tu. Ambil duit RM1, pegang duit ni, tabungkan ke tabung masjid dan surau. Contoh. Itu zikir tu, Haji Rizal. Maksud kita buat kebaikan atau nama derma. Zikir tu dengan perbuatan. Ambil duit RM1, nampak orang miskin, hulurkan. Beli makanan, contoh sebotol air, hulur. Zikir juga, zikir dengan perbuatan. Zikir tu sebab kita buat kebaikan dengan anggota badan kita secara amalan. Maka itulah zikir-zikir yang diajar agama. Semuanya merupakan jalan-jalan kita untuk mencipta kebahagiaan. Mudah-mudahan kita akan sambung nanti dalam akan datang kuliahnya dengan tajuk yang masih belum selesai, iaitulah zikir, doa-doa sebagai jalan untuk kita mencapai kebahagiaan dalam beragama. Wallahu alam, saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan Allah keredaan, keselamatan, kebahagiaan, keamanan dan keredaan yang berkekalan. Amin rabbal alamin. Itulah harapan kita bersama. Yang bercakap pun banyak kekurangan, banyak kelemahan. Saya berani bercakap, saya nak ajak diri saya, tuan-tuan, jom kita bersama-sama mencapai apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.